أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat, dan seterusnya ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Sairul Salikin karya Syekh Abdul Somad Al-Palembani rahmatullah alaih. Muka surat 184 Jadi saya nak tarik ke atas tu sikit lagi. Sebelum kata-kata Imam Ghazali itu, ada benda yang saya nak terangkan sikit lagi. Baik, sebelum tu Syekh Abdul Somad Palembang dia kata, iaitu dia datangkan kata-kata Imam Malik. Saya nak baca daripada atas tu kan. Man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tazandaqa. Jadi Syekh Abdul Somad sebelum ni dia kata orang yang tidak mahir tentang ilmu syariat kemudian dia mempelajari ilmu hakikat. Cuma perkataan yang dipakai jadi perkataan yang dipakai sebelum tu agak mungkin kalau kita tak cermat baca kita akan keliru sikit. Jadi saya nak tarik ke belakang tu sikit lagi. Saya takut orang tersilap faham, kerana dia boleh membawa kepada kefahaman yang keliru kerana beberapa perkataan yang digunakan. Saya tarik ke belakang sikit. Muka surat 183 tu saya nak ulang ke belakang sikit bawah sekali tu. Adapun orang yang mubtadi, sudah dinyatakan sebelum ni, mubtadi ni orang yang berada pada peringkat permulaan dalam tasawuf, yakni orang yang pertama sekali nak mengenali tentang tentang tasawuf itu, amalan-amalan dia, ilmu dia dan sebagainya, dalam keadaan dia ni masih lagi secara zahirnya mungkin banyak terlibat perkara-perkara yang buruk, lebih-lebih lagi batinnya itu masih tersemat banyak sifat-sifat yang mazmumah. Itu dikira mubtadi. Jadi mubtadi dalam tasawuf ni seperti yang kita jelaskan dulu, dia tidak, ukuran dia bukan alim atau alim. Ukuran dia sejauh mana dia dapat mengikis sifat-sifat mazmumah yang duduk dalam hati. Sekalipun dia seorang yang sangat alim, tapi dalam hati dia tu banyak sifat buruk, maka dia tetap dikira mubtadi dalam istilah ahli tasawuf. Baik, sini dia kata, Syekh Abdul Somad kata, ada pun orang yang mubtadi ni dalam tasawuf lah, mubtadi dalam tasawuf, yang tiada mahir, yang tidak mahir ia di dalam mengetahui ilmu syariat. Maksudnya dia tak mahir syariat di sini termasuklah ilmu usuluddin dan juga ilmu fiqh. Dia tak mahir bab usuluddin, bab fiqh. Dia tak mahir ni dengan erti dia tidak ada pengetahuan tentang perkara itu.
mungkin terlalu dia tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam bab usuluddin dan fiqh yang menjadi pegangan dia, yang menjadi amalan dia. Mungkin dia tidak tahu, mungkin sifat 20 pun dah erti tentang hal-hal lain, perkara-perkara yang melibatkan rukun-rukun iman tu dia tak tahu. Maksudnya terlalu lemah pengetahuan dia tentang akidah. Demikian juga tentang fiqh syariat ni, sembahyang pun dah erti, puasa betah lagi, zakat lebih berat lagi. Dia tak tahu tentang asas-asas agama dia ni. Itu maksud dia tidak mahir tentang ilmu syariat. Tak mahir ni berarti dia tak, pengetahuan yang sangat rendah, sehingga perkara itu dia agak cacat. Kalau akidah kau mungkin dia tahu Allah Ta'ala je Tuhan, tapi sifat-sifat dia tu mungkin dia tak tahu mana. Sifat-sifat untuk mengenal Allah dan mengenal Nabi, mengenal alam tentang kiamat dan sebagainya tu dia tak banyak tahu. Kalau kita nak tengok kelompok ni barat kau macam orang baru masuk Islam lah. Baru masuk Islam, dia tahu syahadah je. Tapi tentang ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal perkara sam'iyah, lain-lain tu sangat lemah dia. Demikian juga fiqh ni, dia mungkin dia tahu tengok orang sembahyang, tapi tentang bagaimana cara yang betul nak sembahyang tu sangat lemah. Dia mungkin tak tahu mana. Yang mungkin boleh ikut dia dulu, tapi tentang syarat rukun itu mungkin tak tahu. Ini tidak mahir tentang syariat. Dia tak tahu tentang akidah yang perlu menjadi pegangan, tidak dapat menguasai dengan baik. Demikian juga amalan-amalan dia itu tak dapat dikuasai dengan baik. Tak tahu secara yang lebih kukuh lah. Itu maksud tidak mahir. Baik, kemudian dan mahir ia di dalam ilmu tarekat. Ini saya nak terangkan di sini. Ilmu syariat dia tidak mahir, tapi dia mahir dalam ilmu tarekat. Jadi tarekat yang dimaksudkan di sini adalah ilmu hakikat. Saya takut orang keliru sini. Nanti sebab apa saya kata gitu, penjelasan selepas itu yang akan jelaskan lepas ni akan menghuraikan makna ni. Dengan erti dia ilmu syariat, dia ni tak mahir, tapi mahir ilmu makrifat. Jadi tarekat yang dimaksudkan di sini adalah makrifat, bukan tarekat dengan makna iaitu pengamalan agama tu, bukan. Jadi yang dimaksudkan di sini ni, dia ada ilmu syariat, mahir ilmu syariat, tapi tahu belajar ilmu makrifat, ilmu hakikat, yakni tentang rahsia-rahsia ketuhanan yang tinggi-tinggi. Ilmu syariat dia tak tahu. Jadi tarekat di sini dengan makna tu, bukan tarekat dengan makna amalan. Amalan itu sebenarnya dia termasuk sebahagiannya adalah dalam kelompok syariat lagi. Jadi di sini dah kadang-kadang setengah orang keliru. Dia kata kalau kita ni tak kukuh mana dalam bab fiqh usuluddin, tak kukuh lah. Bukan berarti tak tahu, tapi mungkin tidak kukuh tahu tentang sifat-sifat ketuhanan Allah, kenabian dan sebagainya, tapi mungkin pengajian tu tak dalam. Kemudian bab fiqh juga dia tahu tentang sembahyang, tentang asas-asas sembahyang, cuma masalah-masalah berkait dengan solat yang detail-detail tu mungkin tak tahu. Setengah orang kata kalau dia tak kukuh bab ni tak boleh bertarekat. Ini dia keliru. Sebab tu saya kabur sini, tarekat di sini bukan dengan makna tarekat amalan tu. Tarekat di sini dengan makna ilmu hakikat. Dia mahir bab syariat, tapi dia tak mahir bab syariat. Dalam masa yang sama dia mengaji ilmu hakikat, pengetahuan tentang ketuhanan hak dalam-dalam tu. Jadi tarekat di sini dengan makna tu. Kalau orang terkeliru, di sinilah dia akan keluarkan kenyataan. Tak mengaji bab syariat, tak boleh belajar ilmu tarekat. Dia tak tahu tarekat tu sebahagiannya amalan. Sebab tarekat ni ada dua bahagian. Satu bahagian amalan, permulaan dia tu amalan kaedah, cara nak beribadah, cara nak mengkhusyukkan hati, cara nak membetulkan amalan, cara nak membetulkan membuang sifat buruk dalam hati. Itu termasuk tarekat belaka tu. Susunan amalan dia, sama ada amalan zahir atau amalan batin. Itu bahagian tarekat pertama. Bahagian kedua tu hasil dia, natijah dia yang dinamakan sebagai hakikat.
Jadi setengah orang yang keliru tu bila dibaca kenyataan ini, dia akan kata bila kita ni tak mahir bab syariat, tak boleh belajar tarekat. Tak sedar tarekat ni dua bahagian. Satunya bahagian amalan, satu lagi bahagian hasil natijah tu, hakikat tu. Jadi Syekh ni sebut sini ni bahawa orang yang mahir dalam syariat, kemudian orang yang tidak mahir dalam syariat, ilmu zahir ni, ilmu akidah, ilmu fiqh, kemudian dia belajar ilmu hakikat, cuma disebut perkataan tarekat di sini, tapi maksud dia adalah hakikat seperti yang akan dijelaskan lepas ni. Itu maksudnya. Baik, kalau gitu macam mana dia kata barangkali jadi mudarat. Ni mudarat. Akidah tak tahu mana. Fiqh pun gitu juga. Tiba-tiba belajar tentang rahsia ketuhanan, tentang af'al Allah, tentang rahsia-rahsia takdir Tuhan dan sebagainya, tentang tajalli yang tinggi dan sebagainya. Itu maksudnya. Hak jenis ni dia kata barangkali jadi mudarat akan dia. Tapi saya sebut acap kali kerana kita bimbang orang salah faham. Dia kata kalau tak faham, tak main syariat, tak boleh mengamalkan tarekat. Itu kefahaman yang salah. Sebab tarekat yang dimaksud di sini adalah hakikat yang dicapai hasil dari pengamalan tarekat itu, bukan amalan tu. Kerana amalan tarekat itu sendiri adalah pelaksanaan terhadap syariat. Tarekat ni sebenarnya melaksanakan syariat tu, berdasarkan akidah tu tarekat. Hasil dia tu, natijah dia tu, hak tinggi tu, barulah dikatakan makrifat, hakikat dan makrifat. Jadi yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Samad iaitu jadi mudarat ni, hak jenis tadi tu. Dia tak mengaji ilmu syariat, ilmu usuluddin, tak menguasai fiqh pun tak tahu benda, tiba-tiba mengaji ilmu makrifat, hakikat tinggi-tinggi, rahsia-rahsia syar'u tinggi, rahsia-rahsia ketuhanan yang mendalam, martabat 7 dan sebagainya, yang ngaji, tapi ini hidup, ini memudaratkan. Cuma Syekh Abdul Samad guna perkataan tarekat, tapi tengok dia huraian. Dan barangkali jadi zindik. Jadi zindik boleh jadi zindik dia. Dia tahu dia syariat akidah dia tak mengaji dengan baik, fiqh pun dia tak belajar dengan baik, kemudian dia belajar ilmu ketuhanan, rahsia-rahsia ketuhanan, takdir dan sebagainya, rahsia takdir dan sebagainya tu, bab-bab ketuhanan dan dalam tu, tak kena gaya, dia akan jadi zindik. Zindik mana? Iaitu dia pegang kepada takdir Allah, perbuatan Allah semata-mata, semuanya gerak daripada Allah, rahsia Allah Ta'ala belaka. Tapi dalam masa yang sama dia sudah mengingkari ikhtiar dan usaha, kewajipan supaya beramal soleh, berbuat kebaikan, ditolong. Atas pandangan bahawa tak akan berlaku satu benda kecuali ditakdirkan oleh semua yang berlaku ni rahsia takdir dia belaka. Dia pegang buah tu suti. Lalu dia nafikan syariat. Dah semayang waktu tak payahlah dia kata, sebab semuanya sudah ditetap, semuanya dengan kekuasaan Allah, kehendak Allah, takdir Allah. Dia akan jadi zindik. Sebab apa jadi zindik? Sebab dia menafikan syariat, kewajipan buat baik, kewajipan melaksanakan perintah Allah, kewajipan meninggalkan keburukan, kewajipan untuk meninggalkan larangan Allah. Dia tolak tepi tu kerana pandang atas sebahagiannya. Bahagian apa dia? Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, baik buruk ke, dia pakai buah tu setir je. Semuanya rahsia takdir dia belaka. Jadi kita ni kawan kita lah lawan benda. Jadi apa-apa pun itu sudah ditakdirkan. Dia rembah atas takdir belaka. Ising ni bila dia mengaji dalam doa lalu, sebahagiannya boleh pergi ke ising lah apa ni. Sekali boleh jadi ke ising lah. Cuma ising ni dicapur benda lain lagi lah. Tapi laluannya boleh jadi ke situ. Tapi saya nak beritahu bahawa yang dikatakan di sini bahawa tarekat yang dimaksudkan di sini adalah hakikat. Dia mengaji ilmu rahsia ketuhanan tu, bukan tarekat dengan mana amalan. Jadi saya sebut sini sebab ada putu-putu setengah orang kalau tidak mengaji, tidak menguasai dengan baik, tak boleh beramal tarekat. Itu yang saya kena terangkan tu. Sehingga dia terkemah molek baru boleh amal. Padahal tarekat tu sendiri mengamalkan syariat tu. Bersolat, berpuasa, berzikir, itu tarekat. Dengan makna amalan dia tu, bukan buah dia tu. Baik. Seperti kata Imam Malik. Ni baru.
dahulu. Yang sebelum ni kata Imam Malik, dia kata man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Itu maksud dia berfiqh. Artinya barang siapa mengaji ilmu tasawuf, maksud ilmu tasawuf ni iaitu ilmu hakikat, dan tiada ia mengaji ilmu fiqh, tak mengaji ilmu syariat, usuluddin, fiqh, maka sungguhnya jadi zindik. Jadi zindik. Apa arti zindik? Zindik ni kufur, batal iman. Sebab apa batal iman? Apabila dia menolak agama. Menolak macam mana? Bila dia kata semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, manusia ni perintah syarak supaya bersolat, larangan syarak jangan melakukan kejahatan, pada dia tak ada dah. Berarti dia telah menafikan syariat agama ni. Menolak syariat agama artinya zindik, kufur. Tak laksanakan syariat agama itu dosa. Tak semayang itu cerita lain. Tapi bila dikata semayang tu tak wajib, jadi hal lain. Dua perkara yang berbeza antara tidak semayang dengan menafikan kewajiban semayang. Tidak semayang tu hal lain, itu dosa. Tapi dia tetap Muslim, dia tak zindik. Tapi kalau dia kata tak wajib dah semayang, dia akan jadi zindik, kufur. Inilah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ni begitu. Adapun kelompok yang menghukumkan kufur orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, itu kelompok Khawarij. Orang Khawarij ni, orang yang tidak melaksanakan perintah Allah ni, dianggap sebagai batal iman dia. Sebab tu mereka ni telah meletakkan, menilai Sayyidina Ali sebagai kufur, sebagai sudah batal iman. Sebab tu mereka merancang bila batal iman kena bunuh, dan mereka rancang bunuh Sayyidina Ali dan percaya. Ini. Jadi berhati-hati terhadap pemikiran yang saya sebut ni. Iaitu kelompok yang suka mengkafirkan orang, mensyirikkan orang kerana tidak melaksanakan perintah Allah. Tidak melaksanakan perintah Allah itu dalam mazhab Ahlussunnah itu dosa. Besar kecil cerita lain, tapi dosa. Tapi tidak membabitkan batalnya iman. Batal iman ni kalau dia ingkar kewajipan tu. Mengingkari kewajipan itulah yang boleh membatalkan iman. Tapi kelompok Khawarij ni tidak bakal buah tu, pada dia tak laksana tu, ingkar lah tu, dia samakan. Sama antara tak buat dengan ingkar. Dia tak buat tu sebab ingkar tu tak sama. Tak buat dengan ingkar benda lain-lain. Jadi yang ingkar itu membatalkan. Jadi yang menyamakan dua ni sehingga dianggap orang tidak melaksanakan agama sebagai kufur, sebagai tidak beriman, itu pemikiran Khawarij. Itu bukan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kena faham model ni. Jadi ni, jadi zindik, yakni dan huraian. Barang siapa mengaji ilmu tasawuf yang pada bicara ilmu hakikat. Jadi yang dikatakan ilmu di sini, ilmu tasawuf ni bukan jenis tasawuf amali yang dinamakan tarekat tu, tapi iaitu ilmu hakikat, ilmu rahsia ketuhanan, ilmu tentang rahsia perbuatan Tuhan, sifat-sifat Tuhan yang mendalam. Jadi tarekat yang disebut sebelum ni dengan makna ni, bukan dengan makna amalan tarekat tu. Jadi saya kena betul sini sebab berlaku kekeliruan dalam memahami perkara ni. Sehingga setengah tu dia kata tarekat ni tak boleh amal lagi. Sehingga kita betul teguh masalah fiqh dan masalah usuluddin. Kalau kita sudah ada asas dan masalah usuluddin, masalah fiqh, cuma mungkin tak kukuh, itu boleh saja mengamalkan tarekat. Sebab tarekat tu melaksanakan secara khusus amalan perintah-perintah Allah. Itu sebenarnya. Jadi tidak menjadi halangan untuk orang mengamalkan tarekat dalam keadaan dia tidak kukuh mana masalah usuluddin, dengan erti mungkin bukan tak kukuh dengan tidak tahu, tapi pengetahuan dia mungkin tidak detail. Pada fatwa itu lepaslah. Cuma pendetailan tu mungkin tak sampai tahap mendalam dalam bab usuluddin, fiqh pun gitu juga.
Jadi kalau dia gini, boleh tak dia nak amalkan tarekat? Boleh. Tidak jadi halangan. Kan tarekat itu satu bentuk amalan. Adapun yang dikatakan memudaratkan di sini ni, iaitu dia tak mengaji tentang ilmu usuluddin ni, ilmu fiqh ni, lepas tu dia mendalami ilmu hakikat ni. Cuma Syekh Abdul Samad ni guna perkataan tarekat untuk menjelaskan makna itu. Sekarang diuraikan di sini. Jadi pada membicara ilmu hakikat itu, ini yang memudaratkan hakikat, ilmu rahsia ketuhanan, rahsia perbuatan dia, af'al dia, sifat-sifat dia yang mendalam lah, secara mendalam. Padahal ia tiada mengaji ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ilmu syariat lah. Dan tiada yang mengaji ilmu tarekat. Tidak belajar ilmu tarekat. Jadi tarekat di sini maksudnya amalan. Jadi adalah menjadi mudarat kalau dia belajar ilmu hakikat, belajar kitab-kitab ilmu hakikat yang tinggi, tapi fiqh usuluddin tidak mengaji tarekat amalan pun tidak belajar cara nak beramal. Itu dia. Jadi kita faham mulai sini. Tiada yang mengaji ilmu tarekat dan tiada yang mengamalkan ilmu tarekat. Tidak belajar ilmu tarekat, cara beramal, dan tidak mengamalkannya, amalan-amalan dia tu. Sebahagian amalan tarekat itu kewajipan agama itu sendiri. Sebahagiannya merupakan perincian dia, amalan zikir khusus dia tu. Tapi asalnya tetap kena melaksanakan kewajipan agama. Ya. Ya. Jadi tarekat ni ada dua makna. Satu, tarekat yang umum ni, agama ni sendirilah, sembahyang, puasa dan sebagainya, itu yang wajib. Ada selagi tarekat amalan juga, tapi dia merupakan satu fadilah sunnah, iaitu zikir khusyuk yang diambil daripada guru yang bersilsilah sampai kepada guru sebelumnya itu, dan dia ada persyaratan dia kena ada didikan gurunya tu. Itu tarekat yang dimasukkan lah. Yang ada nama-nama tu Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syatariyah, jenis yang ni. Jadi kalau tarekat dengan makna umum, yang ni kewajipan agama kita buat ni, sembahyang, puasa, itu juga tarekat, tapi tarekat dengan makna umum. Baik, jadi sekarang Syekh Abdul Samad kat sini, tiada yang mengamalkan ilmu tarekat itu, tidak laksanakan tarekat, tidak belajar ilmu tarekat. Jadi yang dikatakan memudaratkan tu yang disebut sebelum ni tarekat tu bukan dengan makna amalan tarekat, tapi dengan makna ilmu hakikat. Itu dia. Nescaya jadi zindik. Dia akan jadi zindik sebab dia belajar ilmu makrifat yang tinggi tentang rahsia takdir Tuhan, rahsia perbuatan Tuhan, tapi dia tidak mengaji tentang perintah-perintah syarak ni. Suruhan Allah, larangan Allah, tidak mengaji, sehingga dia anggap benda tu tak ada, apalah dah buat. Dia akan jadi zindik. Kenapa dia jadi zindik? Kerana dia menafikan kewajipan beragama, kewajipan melaksanakan perintah Allah. Dia nafikan. Kalau dia tak buat saja, dia tahu benda tu wajib, dia tak buat, cerita lain. Sekarang ni bila dia kata tak apa dah semayang, orang khabar pun dah ni jadi pegangan dia, tak apa dah laksanakan kewajipan syarak pun. Orang khabar dah tak boleh ni, syarat kamu tak boleh, dosa ni batal imam. Dah. Bila sudah dibetulkan, dijelaskan dengan jelas dan tak pakai juga, kata tidak ada kewajipan semayang dan sebagainya, dia boleh buat benda zindik. Itu kena faham balik. Dan jadi orang Jabariyah. Baik, Jabariyah ni apa benda Jabariyah? Jabariyah ni maksudnya digagahi. Ini pun kadang-kadang berlaku kekeliruan juga dalam memahaminya. Jabariyah ni digagahi. Asal makna Jabariyah tu, tapi apa maksudnya? Sekelompok manusia yang hanya meyakini tentang takdir Allah segala-galanya, dan mereka ini tidak melihat lagi kepada syariat, kepada kewajipan agama, perintah dan larangan, ia buang itu. Itu Jabariyah. Cuma kadang-kadang orang kita ni keliru sikit. Keliru guanya. Ini kadang-kadang ni lah, nak kata pun tak kena. Kadang-kadang berlaku orang kita ni kata gini, semuanya datang daripada Allah.
Allah Ta'ala belaka mari bila dia balik ke dia lagi. Ada orang kata tak boleh kata gini kata. Kata tak boleh tu sebenarnya tak kena semok balik semula. Kalau kita ungkap kita kata semuanya datang daripada Allah, baik buruk datang daripada dia belaka. Kalau kita kata-kata ini tak boleh, benda tu berlawan dengan Al-Quran. Berlawan dengan Al-Quran. Orang kata tak boleh tu, dia kata kata-kata itulah Jabariyah. Dia tak faham Jabariyah. Semuanya mari daripada Allah belaka, baik dan buruk. Tak boleh kata gitu ni Jabariyah ni. Ini salah faham. Saya nak terangkan, kalau dia kalau kita kata gitu tak boleh dan kita anggap Jabariyah, pertama sekali berlawan dengan Al-Quran. Allah Ta'ala perintah kul kullum min indillah. Katakanlah semuanya datang daripada Allah. Allah Ta'ala perintah suruh kata gitu. Demikian juga disebut dalam Al-Quran dan menjadi ungkapan Nabi dan disuruh kita sebut semua, iaitu la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya nak buat baik pun, tak ada daya upaya nak meninggalkan kejahatan pun, hakikat tak ada daya upaya kecuali dengan Allah, yakni dengan kurnia Allah, dengan taufik dia, hidayah dia. Jadi semuanya berlaku dengan Allah. Jadi kalau kita kata tak boleh kata gitu, semuanya datang daripada Allah Ta'ala, ni Jabariyah, itu silap. Berlawan dengan Al-Quran, berlawan dengan kalam Rasul. Rasulullah sentiasa sebut la haula wala quwata illa billah. Banyak wirid-wirid Nabi, doa-doa Nabi terungkap kalimah la haula wala quwata illa billah. Apa makna? Tak ada daya upaya melainkan dengan Allah. Kalau bahasa kita hari ni, semuanya datang daripada Allah. Jadi menganggap itu Jabariyah tu silap. Jabariyah silap dia bukan atas keyakinan tu, tapi atas satu pakej. Pakej kan? Dia hanya ambil hak tu saja je, iaitu semuanya mari daripada Allah, baik dan buruk. Dia pegang hak tu suti, pegang bahagian tu saja, tidak salah. Bahagian tu betul. Tapi komponen dia tu hak tu saja. Dia tak ada sekomponen lagi ni, iaitu kewajipan kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kewajipan kita berusaha. Jadi hak tu dia buang daripada baku dia tu. Dia tinggal tu saja, iaitu semuanya daripada Allah. Jadi silap Jabariyah situ. Bukan silap keyakinan tu, apa yang dia yakin tu betul tak? Tapi dia tolak sebahagian lagi, iaitu sebahagian yang memerlukan kita ni berusaha, yang sebahagian yang memerlukan kita ni meraih, tengok perintah syarak, buat perintah syarak, tinggal larangan dia, apa yang kita namakan sebagai usaha buat baik dan usaha nak meninggalkan kejahatan. Usaha tu dinafikan, itu silap Jabariyah. Bahagian dinafikan bahagian usaha tu, kerana semata-mata tengok atas ketetapan Allah. Lalu bila dia buat baik pun, dia buat jahat, dia buat baik, tak dah lagi. Kalau dia buat jahat pun, dia anggap dia tidak bersalah. Kenapa? Kerana dia sandarkan semua itu takdir daripada Allah. Itu bahagian silap dia tu. Bukan atas keyakinannya, semuanya datang daripada Allah. Kalau kita kata itu silap, iman kita pun batal. Sebab apa? Sebab kita ni menjadi kewajipan kita percaya kepada qada dan qadar. Kita dengar kadang-kadang seria, kalau kita dengar tak boleh kata gitu Jabariyah ni tak faham arti Jabariyah. Jabariyah tu bukan atas i'tiqad tu, tempat salah dia tu. Tempat salah dia nafikan usaha perintah Allah, supaya kita berusaha supaya buat usaha untuk melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan dia. Dia nafi tu. Itu bahagian tempat silapnya Jabariyah. Jadi kalau kita kata semuanya datang daripada Allah, memang itu kita disuruh balik ke dia belaka secara umum. Kul kullun min indillah. Katakanlah wahai Muhammad, semuanya itu datang daripada Allah. Tapi sebelum tu disebut ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang menimpa mengenai kamu, iaitu kebaikan yang menimpa kamu, datang daripada Allah. Tapi kalau yang buruk menimpa kamu, fa min nafsik, datang dari dirimu sendiri. Yang ini disebutkan kepada diri manusia sebagai orang yang mengusahakan melakukan dan mengusahakan perbuatan itu. Itu adab kita. Menisbahkan sesuatu kebaikan kepada Allah, itu hakikat sebenar. Menisbahkan keburukan kepada Allah itu salah adab. Kalau kita sebut nisbah kesalahan, tapi kalau kita nisbahkan semuanya, itu disuruh.
baik dan buruk semua datang daripada Allah disuruh. Tapi kalau nak kata aku curi ni takdir Allah, ada boleh kata gitu. Itu salah ada. Tapi hakikat sebenarnya perbuatan kita mencuri pun itu juga ditakdirkan oleh Allah. Tapi bahagian salah kita kat mana? Kita yang menginginkannya, kita yang mengusahakannya, itu tempat kita salah. Bagai ikhtiar kita. Jadi perbuatan tu tetap dengan takdir Allah, tetap dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Biar kita jelas itu. Jadi saya kena sebut acak kali tentang takdir ini sebab banyak kali kita dengar kecelaruan-kecelaruan yang diadukan kepada kita. Jadi kita nak terang acak kali, kena tekan banyak kali. Jadi kesimpulan mudahnya bahawa segala perbuatan yang berlaku tu kita kena yakin bahawa semuanya itu ada takdir dia. Itu salah satu dari cabang iman, iaitu antum mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau percaya kepada takdir Allah, sama ada baik ke buruk ke, kita tak kena percaya. Semuanya sudah ada takdirnya, sudah ditetapkan oleh Allah. Cuma takdir Allah Ta'ala ni rahsia, tak ada orang tahu. Tahu tak tahu bila jadi baru tahu. Oh, ini kena tak? Allah boleh tak? Baru tahu takdirnya setelah berlaku. Tapi sebelum berlaku tak ada orang tahu. Siapa dia tahu? Itu rahsia Allah. Malaikat pun tak tahu kecuali yang diberitahu oleh Allah. Apa yang dizahirkan pada Lauh Mahfuz, dapatlah dia tahu. Itu rahsia Allah. Jadi pertama sekali kita dapat takdir ni, ada takdir tu, adanya ketetapan tu. Yang kedua, dia rahsia, tak ada orang tahu. Yang ketiga, ada perintah dari Allah supaya kita berusaha untuk buat yang baik dan meninggalkan benda yang buruk, yang salah, yang buruk, berusaha. Itu. Jadi kena pegang beberapa perkara ni. Dan kalau gitu, dosa pahala nak tak mana? Dosa pahala. Dosa pahala ni atas ikhtiar kita tu, atas pilihan kita tu, bukan atas kejadian. Sebab tu kalau kita tidak ada niat nak buat jahat, tiba-tiba berlaku, kita tidak dikira salah, tak kira dikira berdosa. Kita makan benda orang, bukan sengaja kita nak curi benda tu, tapi kita ingat barang kita, ingat hak kita. Kita ingat hak kita, kita makan, berarti kita makan hak orang. Tapi kita tak tahu. Kalau kita tahu orang, kita tak makan pula. Kita ingat hak kita. Jadi kenyataan sebenarnya perbuatan yang berlaku tu kita makan hak orang, tapi kita tidak dikira berdosa. Sebab itu bukan kehendak kita, bukan pilihan kita, bukan ikhtiar kita. Tapi perbuatan tu berlaku dah, kita makan hak orang. Sebab apa? Kerana perbuatan berlaku dengan takdir Allah. Dosa pahala, pilihan siapa, kehendak siapa, usaha siapa. Sama juga dengan kebaikan. Jadi penentuan dosa pahala tu atas pilihan kita, bukan atas kejadian tu. Kalau kita nak melakukan kebaikan, maka terjadilah kebaikan, dikira kebaikan. Baik, kalau kita nak buat kebaikan, tak jadi, Allah Ta'ala akan beri pahala juga, sekalipun tak berlaku. Kerana itu kemurahan daripada dia. Tapi bab dosa lain sikit. Kalau kita niat nak buat jahat, bila berlaku kejahatan baru dikira. Tapi niat nak buat jahat, tak jadi, tak berlaku, tidak dikira lagi sebagai satu kejahatan. Tidak dikira. Sebab apa? Adil. Dihukum bab buruk ni, Allah Ta'ala timbang dia dengan neraca adil. Lagi tak buat, sekalipun niat, tak dikira lagi. Tapi bab pahala, Allah Ta'ala timbang dengan neraca lain, dengan neraca kemurahan dia. Niat nak buat baik, tak terbuat, sudah diberi. Sudah dikira. Kita niat nak bangun pagi esok, pasang jam beradong, jam lonceng, paling kuat suara. Tapi nak buat ni sekarang bunyi, tangan tak sentuh, cetak pun tutup. Nak kata apa? Bukan sehari, semua gitu. Semua gitu. Tapi dia dikira. Dia dikira atas niat dia tu. Berdasarkan hadis Nabi, dia sudah dikira. Macam dia buat gitu, atas kemurahan Allah. Jadi dosa pahala ni bukan atas kejadian tu, kerana itu takdir Allah, tapi usahanya, ikhtiarnya. Sebab tu dalam Al-Quran menggunakan istilah kasbu. Dia ambil daripada firman Allah,
laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia ni dia akan memperolehi apa yang dia usahakan, bukan apa yang terjadi, apa yang dia usahakan. Dan dia akan tanggung dosa dia atas apa yang dia juga usahakan benda tu. Jadi kita kena faham dan ni atas kejadian tu kena pandang takdir Allah. Rasul pahala tengok pilihan siapa, keinginan siapa, niat siapa dia. Kalau niat kita nak buat jahat, muafakat takdir Allah berlaku, dosa. Kira dosa lah. Kalau niat kita nak buat jahat, tak muafakat takdir Allah, tak berlaku lagi, tak dikira lagi. Tapi niat buruk gitu tu buruk lah, jahat lah niat atas niat tu. Tapi bagian dosa tu tak dikira lagi. Baik, jadi itu Jabariyah. Jadi kita faham Jabariyah ni bahawa satu keyakinan yang salah, keyakinan bahawa semuanya ditakdirkan Allah, manusia ni tak ada usaha apa-apa dah. Itu kefahaman yang salah, etikad yang salah. Adapun ungkapan kita semuanya datang daripada Allah, itu muafakat dengan Al-Quran, itu muafakat dengan hadis, dan tidak salah. Dan tak boleh nak kata kata-kata kita tu Jabariyah, tak boleh nak kata gitu. Kan Jabariyah ni bukan atas kata-kata tu, tapi apa etikad dia, apa kefahaman dia. Kalau dia faham semuanya ini takdir Allah, manusia tak ada usaha, memang Jabariyah lah dia. Tapi kalau dia yakin semua takdir Allah, tapi manusia ni ditaklifkan supaya berusaha nak buat baik buruk, itu sunnah lah dia. Supaya kita faham dia. Ya. 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 Itu pun sama jugalah. Jadi ia akan balik kepada perkara yang sama juga. Cuma kurnia ni biasanya sudut pandang ilmu tasawuf. Sudut pandang ilmu tasawuf bahawa kita dapat buat solat pun itu perbuatan solat yang berlaku itu takdir Allah. Jadi takdir ini sudut pandang ilmu suludin. Adapun sudut pandang ilmu tasawuf, kita boleh buat itu kurnia daripada Allah. Sudut pandang ilmu tasawuf, dia tetap balik pada takdir jugalah. Jadi dari segi etikadnya, bahawa bila kita dapat bersolat ni, pertama sekali kena ada keyakinan aku dapat bersolat dengan takdir daripada hakikat perbuatan, tapi aku berusaha untuk melakukannya, niat bagai syariat, dan aku dapat buat ni juga adalah kurnia daripada dia, lepas kurnia daripada dia. Itu bagian tasawuf. Bagian tasawufnya. Jadi kena faham itu apa Jabariyah. Baik. Dan inilah makna kata Imam Al-Ghazali. Ini panjang kata-kata dia. Kita baca dah rasa minggu lepas kata-kata tak? Kita terjemah dia. Baik. Erti kata-kata Imam Ghazali yang panjang ni, kata-kata ini disebut dalam Jauhar Al-Quran, Jawahirul Quran. Kitab Ghazali di sini dalam kitab saya itu dia Jauhar, tapi nama sebenar dia Jawahirul Quran. Artinya, yang erti kata-kata Imam Ghazali ini, dan segala ilmu hakikat, dia membahaskan ilmu hakikat, yakni pengetahuan tentang rahsia ketuhanan kau dalam-dalam, itu hakikat. Yakni kami kehendak akan ilmu yang mengetahui akan zat Allah. Maksud ilmu hakikat di sini iaitu ilmu yang membahaskan tentang zat Allah. Dan kita ngaji Usuluddin tak bahas tentang zat. Usuluddin mengisbatkan kewujudan, tapi kefahaman mendalam tentang zat Allah, rahsia dia, itu bahagian ilmu hakikat. Bahagian Usuluddin iaitu hanya mensabitkan kewujudan Allah. Kita belajar dalil Allah Ta'ala tu ada. Apa dalil ada? Al-Quran sebut Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Maknanya dia ada dan dia Maha Esa. Apa dalil adanya? Tengok dalil mudah akal kita ni. Pertama sekali Al-Quran sebut dah, kita tahu ayat ni. Atau kita mungkin dah ingat ayat ni beberapa lalu. Qul huwallahu dah ingat. Contohnya beberapa lalu. Dah kena ajar dah ingat sekarang Qul huwallahu. Tapi dia kata dia pergi ngaji untuk guru khabar, Tuhan sebut dalam Al-Quran Allah Ta'ala tu ada. Cukup dah. Cukup dah. Jadi nak lepas pada doa ini tak semestinya ingat ayat Quran tu,
Tapi dia tahu, dia pergi ngaji tu, kabur Al-Quran ada sebut ayat ni makna gini, itu sudah memadai. Kalau nak tunggu ingat ayat Al-Quran belaka, beratlah. Beratlah. Setengah tu bukan saja nak ingat, sebut pun bolong dah. Sebut bolong. Kita anggap orang ramai lah. Tapi dia tahu bahawa ada dalam Al-Quran. Itu dalil nakli. Kemudian dalil akli pula secara mudah. Alam ni ada, mesti ada tukang buat dia. Kalau tak ada, takkanlah ada alam ni. Sudah memadai, cukup untuk mensabitkan kewujudan Allah. Itu bahagian usuluddin. Tapi yang dikatakan hakikat tentang zat Allah Ta'ala ni, bagaimana zat Allah? Boleh kita kenal tu? Kalau kita kenal tu, bagaimana kita boleh kenal? Ia akan membahaskan masalah tajalli dan sebagainya. Itu dalam. Jadi apa yang dibahaskan subjek yang sama, tapi sudut pandang. Kalau sekadar mengisbatkan kewujudan zat Allah, usuluddin. Tapi membahaskan, nak mengenali secara yang lebih mendalam tentang zat Allah Ta'ala tu, sehingga kita apa sejauh mana yang dapat kita kenal dia tu, itu bahasa ilmu hakikat. Itu nak kabarnya. Jadi sini disebut, saya sebut ni, saya takut orang keliru bila Imam Ghazali kata yang kami maksudkan dengan ilmu hakikat tu membahaskan tentang zat. Dah kita mengaji usuluddin tu tinggi ke tu? Tentang pertama sekali bab usuluddin wujud Allah Ta'ala. Oh, hakikat dah kena. Itu bahagian usuluddin asal akidah. Bukan hakikat lagi. Hakikat ni memahami secara yang lebih mendalam tentang rahsia zat dia tu. Sejauh mana manusia boleh faham tentang diri Tuhan tu. Dia ada bahasa yang dalam lah. Dan kita pun tak boleh sebut sini. Dan tak perlu sebut sini pun. Bukan saya tak perlu, tak boleh pun sebut. Cukup pada kita meyakini adanya Allah. Bagaimana? Pegang. Laisa kamitslihi syai'. Pegang tu. Allah Ta'ala tidak dapat disupakan dengan apa pun, tak dapat dicapai oleh sesiapa pun. Tahu ada je. Atas dalil-dalil ni yakin ada. Yakin adanya. Tapi guana dia tak wajib kita tahu lah tu. Bahkan kita wajib tahu bahawa dia tidak menyerupai sesuatu. Tak dapat diketahui hakikat sebenar di dunia. Cukup bahagian usuluddin untuk faham dalam bab Allah Ta'ala, kewujudan dan kemahasucian dia. Jadi baik, mengetahui akan zat Allah Ta'ala yang ahadiyah, maka dalam ilmu hakikat membahaskan tentang rahsia zat Allah dinamakan ahadiyah. Ini tidak dibahaskanlah dalam usuluddin. Usuluddin hanya bahas tentang sifat wujud, mensabitkan adanya Allah. Adapun dari sudut ilmu hakikat, tidak sebut bab tu dah disebut ahadiyah, istilah dia tu. Dan mengetahui akan segala sifat yang wahdah. Guana pula tu. Kalau kita mengaji usuluddin, sifat Allah Ta'ala ni kudrat, iradat, usuluddin. Tentang memahami tentang sifat-sifat kudrat Allah, iradat Allah. Kudrat tu mana apa, dalilnya apa, iradat tu apa benda, dalilnya apa benda, faham maksud dia tu, itu usuluddin. Tapi yang dikatakan ilmu hakikat ni, maka tasawuf menamakan itu wahdah. Kudrat Allah Ta'ala tu guana, pendetilan dia tu, kenyataan dia. Itu kita sebut nama sudah lah sini, nama. Jadi membahaskan tentang sifat Allah secara mendalam yang disebut ilmu hakikat itu dinamakan wahdah. Tapi kalau kita bahaskan tentang sifat Allah secara usuluddin, itu dinamakan sifat ma'ani. Jadi kalau kita sebut sifat ma'ani, kita tahulah itu membahaskan tentang sifat Allah secara usuluddin. Tapi kalau membahaskan tentang rahsia sifat Allah secara ilmu hakikat, ia tak panggil ma'ani dah, ia panggil wahdah. Nama kena nama sudahlah. Benda itu tak payah sebutlah sini. Itu bukan hal kita sini. Tapi paling tidak kita tahu ni bahagian mana, ni bahagian mana. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah kita akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum.